بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sesi 1 mengenai kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran. Sesi 1 ini akan memuatkan kumpulan perkataan Arab dan juga kaedah mengenali isim atau kata nama. Kumpulan perkataan Arab. Semasa di sekolah dahulu, kita belajar bahasa Inggeris dan kita dimaklumkan oleh cikgu kita bahawa bahasa Inggeris ini mempunyai 8 bahagian atau 8 parts of speech, iaitu noun atau kata nama, pronoun kata ganti nama, adjektif kata sifat, adverb kata keterangan, interjection kata seruan, verb kata kerja, conjunction kata sendi dan preposition kata sendi nama. Tetapi dalam bahasa Arab, dia hanya mempunyai 3 bahagian atau 3 parts of speech, iaitu isim dan di bawahnya juga termasuk damir atau ganti nama, kata sifat atau naat, kata keterangan atau zaraf dan kata seruan atau adawatun nida. Jenis yang kedua adalah fi'il ataupun kata kerja dan yang ketiga adalah harfun atau kata sendi. Dan harfun ini mempunyai satu jenis yang sangat unik, iaitu harfun jar. Kita akan lihat lepas ni. Mengapa penting mengenali perkataan? Ayat merupakan gabungan perkataan-perkataan. Setiap jenis perkataan mempunyai fungsi tersendiri dalam ayat. Peraturan dan transformasi perkataan berbeza. Transformasi perkataan Arab sangat kompleks tetapi ada sistem. Contohnya, satu perkataan kata nama Arab boleh bertukar sehingga 18 bentuk, sementara satu perkataan kata kerja Arab boleh berubah menjadi 62 bentuk atau 62 gubahan. Umpamanya, kata nama Muslimun, seorang lelaki Islam. Dia boleh bertukar menjadi Muslimun, Muslimana untuk 2 orang, Muslimuna untuk ramai. Kalau wanita, dia akan menjadi Muslimatun. Dan kalau 2, Muslimatani dan Muslimatatun untuk ramai. Dan juga dia bertukar mengikut barisnya, iaitu boleh jadi Muslimun, Musliman, Muslimin. Begitu juga dengan wanita, kerana dia mengikut kegunaan. Kita akan lihat juga kaji selepas ini. Mengenai kata kerja, dia bertukar kepada 62 gubahan. Umpamanya perkataan kul. Ini adalah kita selalu baca ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul ya ayyuhal kafirun. Ada 4 kul ya. So dalam Quran kita dapati juga ada banyak perkataan lain, iaitu seperti qala. Qala tu adalah akar kata untuk perkataan kul ni tadi adalah fi'il amar atau kata kerja perintah. So root word dia adalah qala. Qala, dan kita jumpa juga qala, kita ada jumpa qalu, kita jumpa ada kulta, kultum, kulti, kulna, kultu, kul, dan so kita untuk fi'il mudhari' kita ada jumpa yaqulu, yaquluna, taquluna, ya. So banyak perkataan-perkataan ini. Jadi kita akan belajar dan cuba kuasai perubahan-perubahan ini. Selain dari itu, tulisan Arab berbentuk kesif atau bersambung dan ini menyukarkan pengenalan perkataan. Kadang-kadang kita nampak seperti satu perkataan, sebenarnya dalam perkataan tersebut terdapat 2 atau 3 atau 4. Ya? Dalam Al-Quran terdapat 77,439 perkataan dalam 6,236 ayat. Tetapi kata akar dianggap kurang dari 2,000 perkataan. Oleh itu, penguasaan sistem transformasi perkataan akan memudahkan pengenalan perkataan dan memendekkan senarai makna perkataan yang perlu dihafal.
Sekarang kita lihat kepada 3 kumpulan perkataan Arab yang saya sebut tadi, iaitu kata nama, kata kerja dan kata sendi. Kata nama atau isim merujuk kepada mana-mana manusia, benda, tempat, hidup-hidupan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Seperti juga bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Ya. Kata kerja pula merujuk kepada perbuatan atau tindakan sama ada yang telah lalu, kini atau masa hadapan. Kata sendi pula merujuk kepada perkataan yang bukan isim atau fi'il yang digunakan sebagai kata sambung, kata depan atau kata tanya. Kata nama berubah mengikut jantina, lelaki dan wanita, bilangan 1, 2, 3 dan lebih. Sudah ini yang uniknya bahasa Arab ni sebab dia ada dual atau musanna. Ya, kalau masa kita belajar English dulu kita ada singular dan plural. Jadi dalam bahasa Arab ni ada 3 kategori. Dan selain pada itu dia juga bertukar mengikut penggunaan sama ada subjek sebagai objek dan apabila ada harfu jar atau juga sebagai milik. Kata kerja, sebagaimana saya sebut tadi, ia bertukar mengikut 14 pelaku dan mengikut bila waktu kejadian, sama ada lepas, kini dan hadapan, dan kata kerja perintah. Ya, sebab ini seperti juga bahasa Inggeris, dia ada present tense, past tense, tapi dia ada satu unik juga, dia ada fi'il amal ni atau ya, so dalam bahasa Inggeris tak ada ni command verb. Kata sendi pula dia tidak berubah, iaitu dia statik ataupun mabni. Tetapi makna boleh berubah mengikut penggunaan. Perkataan paling banyak dalam Quran adalah harfun atau harf ni ya. Tapi dia perkataan-perkataan dia pendek. Kaedah mengenali kata nama atau isim. Untuk mengenali isim ni terdapat tanda-tanda ya dalam ayat-ayat. So kita lihat tanda pertama bila perkataan bertanwin atau menjadi baris 2 sama ada baris atas, baris hadapan atau baris bawah. Tanda kedua ialah perkataan dimulai ataupun diawali dengan imbuhan alif lam. Dan tanda ketiga adalah perkataan dalam keadaan majrur ataupun dia berbaris bawah atau kasrah ya, sama ada tanwin ataupun satu baris. Dan yang keempat adalah perkataan yang diawali dengan harfu jar. Ada beberapa harfu jar iaitu min ila an ala fi wa kabili hatta taruba. So saya mengambil 12 biji harfu jar ni, tetapi setengah buku menggunakan 16 dan setengahnya saya pernah juga melihat ada 9. Tanda yang kelima adalah perkataan yang terdiri dari 3 huruf dengan huruf di tengahnya berbaris mati. Dan yang terakhir adalah perkataan yang menunjukkan milik atau mudhaf. So ini adalah 6 tanda yang menunjukkan perkataan adalah isim. Okay. Mengenai pengenalan 1 dan 2 iaitu apabila perkataan diakhiri dengan tanwin atau perkataan yang diawali dengan alif lam. Umpamanya kalau tanwin saya dah kata tadi dia boleh berbaris hadapan, berbaris atas atau bawah. Umpamanya kitabun, perkataan kitabun sebuah buku. Ya, kita boleh juga ada kitaban, kitabin. So dia ada tanwin. So tanwin itu menunjukkan dia adalah perkataan isim atau kata nama. Umpamanya perkataan seorang lelaki rajulun atau rajulin atau rajulan. Nah, begitu juga kalau sebuah rumah baitun, ya, baitun, baitan, baitin. Dan perkataan Muhammad, nama orang Muhammad boleh Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Begitu juga dengan alif lam, kalau kita buku dia bila ada alif lam bermakna al-kitabu, dia berbunyi al-kitabu, dia boleh juga al-kitaba, al-kitabi. Bila ada alif lam dia tidak boleh ada tanwin dan dia alif lam tu bermaknanya the atau itu. So buku itu dia spesifik. So that's why dia ada alif lam. So kalau gunung itu maknanya al-jibalu atau al-muslimi atau al-muslimu menunjukkan orang Islam itu. Contoh ayat dalam Al-Quran ya, kalau kita lihat kita ada perkataan kitabun. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijanna saminaz zulumati ilan nur. Kitabun ini adalah kata nama ya, itu bermakna kitab yang diturunkan, yang kami turunkan ia kepadamu supaya engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Zulumati ilan nur ya. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya.
So, kita lihat perkataan kitaban. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum. So, kita lihat kitaban juga adalah kata isim. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan untuk kamu. Ya, zikrikum, peringatan untuk kamu. So, kitaban juga adalah isim. Sekarang kita lihat pada perkataan lain, ya. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin. So, kita dapatkan kitabin di sini. Ini adalah kerana ada harfu jamin. Jadi dia berbaris bawah di sini, ya. So, maknanya, dan katakanlah, aku beriman kepada segala kitab yang diturunkan oleh Allah. Kita lihat contoh yang ada alif lam, ya. Perkataan yang ada alif lam, al-kitabu. So, zalikal kitabu la raiba fi. So, ini surah Al-Baqarah sangat familiar lah dengan kita ni, ya. So, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya. So, al-kitabu tu adalah isim. So, sini ayat ini menunjukkan al-kitaba. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu dengan membawa kebenaran. Sekarang kita lihat contoh al-kitabi. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. So, bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab, iaitu Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang. So, minal kitabi. Jadi baris bawah sebab ada harfun jaminan. Min, ya. So, kalau saya kumpulkan ke 6 ayat tersebut, kita ada kitabun, kita ada kitaban, kita ada kitabin. So, dia bertukar baris ini sebab fungsinya. Sebab di sini ayat pertama dia adalah sebagai subjek, ayat kedua sebagai objek, dan ayat ketiga sebab dia ada harfu jar. That's why dia baris bawah. Begitu juga dengan alif lam ni. Al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi. So, sama juga. Bila baris hadapan ni dia adalah sebagai subjek, al-kitabah adalah sebagai objek, al-kitabi sebab dia ada harfu jar di sini, ya. So, tapi kalau kita lihat pada terjemahan bahasa Melayu, semuanya kitab, kitab, kitab. So, dia tak ada menunjukkan perbezaan. Ya, tapi dalam bahasa Arab ni dia sangat teratur. Ya, so dia ada, dia tukar tu, dia ada maknanya berbeza. Sekarang kita lihat contoh perkataan lain, rajulun, seorang lelaki. Ya. So, waqala rajulun mu'minun. Dan telah berkata seorang lelaki yang beriman. Dan kita ada ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Ya, patutkah kamu membunuh seorang lelaki kerana dia menegaskan Tuhanku adalah Allah, ya. Dan kita ada akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum. Adakah patut manusia hairan bahawa kami telah memberi wahyu kepada seorang lelaki di antara mereka. So, di sini juga rajulun, rajulan, rajulin. So, sama juga, ya, konsep dia iaitu rajulun sebagai subjek, rajulan sebagai objek, rajulin kerana ada harfu jar di sini ila. Sekarang kita lihat contoh kata nama orang, ya. So, nama orang Muhammadun. Kita ada ayat Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad ialah Rasul Allah. So, Muhammadun. Dalam ayat ini kita lihat perkataan Muhammadin. Walazina amanu amilus salihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadin wa wal haqqu min rabbihim, ya. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh serta beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ialah kebenaran dari Tuhan mereka. So, kita ada lihat tadi Muhammadun dan sini kita lihat Muhammadin sebab ada harfu jar ala. Satu nama lagi, Nuh, ya, Nabi Nuh, Nuhun. Qala Nuhun rabbi innahum asawni. Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepadaku. Di sini juga Nuhun adalah sebagai subjek. Ini kita lihat Nuhan. So, inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Di sini sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. So, Nuhan di sini adalah sebagai objek dan dia adalah kata nama.
Contoh lain, salamun ala Nuhin. Ini Nuhin baris bawah sebab ada harfu jar ala. Salam sejahtera kepada Nabi Nuh. Kalau kita lihat, bila kita kumpulkan semuanya, kita lihat nama orang ni Muhammadun, Muhammadin, Nuhun, Nuhan, Nuhin. Ya, so kita lihat dia semuanya berbentuk tanwin dan tanwinnya bertukar baris mengikut fungsi sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. So semua-semuanya adalah kata nama ataupun isim. Tanda ketiga adalah apabila tak ada majrur, perkataan berkeadaan majrur, ya. Umpamanya siratin. Ini adalah tanwin, ya. Tanwin di bawah siratin. Ini adalah juga kata nama. Dan kalau ada an-nuri, ini ada alif lam, dia boleh juga ada alif lam, ada baris bawah. So bila ada baris bawah, dia juga menunjukkan perkataan itu adalah kata nama. So kita lihat contoh, ya. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Salami, ya. So salami ni baris bawah. So dia adalah isim. Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. So zulumati nuri, an-nuri, ya. Az-zulumati an-nuri. So dua-dua kata isim. Biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Siratim mustaqim. So di tanwin bawah, ya. So ini juga siratim mustaqim, kedua-dua adalah isim atau kata nama. Di sini juga fi suhufim mukarramatim marfu'atim mutahharatim bi aidi safaratin. So yang merah, tanda merah, perkataan merah ini adalah isim, ya. Kita lihat tanda keempat, iaitu perkataan yang diawali dengan harfun jar. Harfun jar adalah 12, iaitu min ila an ala fi wa kabili hatta taruba, ya. Contoh-contoh ayat di sini kita lihat bi, ya, harfun jar bi. So bismillahirrahmanirrahim. So kita tengok perkataan yang selepas harfun jar bi, ismi ini sebenarnya dia adalah ismun, ya, tapi sebab dia ada harfu jar bi, dia jadi ismi, ya, tapi bila disambung jadi bismi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani. Contoh lain ini mengenai harfu jar fi, ya. So kita lihat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislihi. So raibin ini adalah isim kerana dia hadir selepas harfu jar fi, ya. So dia adalah juga isim, ya. Ini kita lihat contoh mengenai harfu jar min. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. So min al-Qur'ani adalah perkataan isim sebab dia hadir selepas min, ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat suci yang ia menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tanda kelima pula adalah perkataan yang tiga huruf mati tengah, ya. So perkataan ni kalau kita lihat huruf yang pertama dia boleh baris atas atau baris bawah, tetapi tengah dia mati, dan baris huruf ketiga ni boleh baris atas, bawah dan hadapan. Kita lihat contoh perkataan ada khaira, dia boleh juga hairun, ya. And then izni, and then yauma, misla, rabbu, qauma. So kita lihat semua tengah-tengah dia mati. So tiga huruf mati tengah. Perkataan ini juga adalah isim ataupun kata nama. Contoh ayat Al-Quran. Wa ma arsalna min rasulin ila liyuta'a bi iznillah. So izni, bi izni baris bawah. So dia adalah isim, ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan supaya dia ditaati dengan izin Allah, ya. Izni itu izin. Okey, contoh lain. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in, ya.
So sesungguhnya hari perutusan hukum untuk memberi balasan ialah masa untuk mereka semua berhimpun. So yauma adalah 3 huruf mati tengah. So dia adalah perkataan kata nama. Contoh lain, perkataan khairu. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. So khairu adalah isim sebab dia adalah 3 huruf mati tengah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu mereka adalah bersebaik-baik makhluk. Now, tanda yang keenam adalah perkataan yang menunjukkan milik atau mudhaf. Ya, perkataan tadi saya kata ada tanwin di akhir tanwin atau ada alif di awal alif lam, dia adalah isim. Tetapi ada juga perkataan yang tidak ada tanwin dan tidak ada alif lam, tetapi dia terbentuk apabila dia nak disandarkan kepada isim lagi satu. Dia merupakan 2 kata nama yang bersebelah menyebelah, ya, bergandingan. So gabungan ini dan gabungan ini menunjukkan kepunyaan atau milik. So dia adalah isim. Ya. So umpamanya perkataan Rasulullah. So Rasulu. So dia ada tanwin dan tidak ada alif lam. Allah ini dia ada alif lam. Ya. So dia memanglah isim. So Rasulu ni adalah mudhaf dan dia adalah isim. Begitu juga perkataan ashabul jannah. So ashabu dia tak ada tanwin dan tak ada alif lam. Perkataan yauma tadi kita dah memang dah dia 3 huruf, tapi dia di sini juga ini adalah mudhaf, yaumal qiyamah sebab dia bersandar pada kiamah, hari kiamat. Ya, yang bani Adam. Ya, so bani Adam atau anak Adam. So di sini bani ini pun adalah mudhaf. So dia juga adalah isim. Dia juga boleh bersandar kepada perkataan yang ada tanwin, ya. So jannatu adnin. So jannatu tu adalah mudhaf dan dia adalah isim. Dan syarri hasidin. Ni ada tanwin hasidin, dia mudhaf ilaih. So mudhaf syarri. So dia adalah juga isim. So misqala zarratin. So dia misqala ni adalah juga isim, dia mudhaf, ya. Dan ahla qaryatin, ya. So dia adalah ahlan juga adalah mudhaf. So dia juga adalah isim. So kita lihat contoh ayat Quran. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah. So Rasulullah di sini, ya. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibni Maryam itu seorang utusan Allah. So Rasulullah. So Rasulul adalah isim. Allah ni memanglah sebab ada alif lam. So dia adalah isim. So kedua-dua isim dia bergandingan. Ayat lain, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. So kita lihat ashabun nar, ashabul jannah. So ashabu dan ashabul jannati humul faizun. So ashabu ni adalah isim juga, ya. So an-nar, al-jannah tu pun memang isim lah. So dia ashabu adalah mudhaf. So maknanya tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga lah orang-orang yang beroleh kemenangan, humul faizun, ya. So contoh yang lain, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, so di sini misqala dzarratin, ya. So misqala ni pun juga adalah isim atau kata nama. So maka sesiapa berbuat kebajikan seberat zarah nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya, ya. Ini di alam akhirat lah kelak. Ayat seterusnya, ya bani adama la yaftinannakum syaitan, ya. So berwahai anak-anak Adam, janganlah kamu diperdayakan oleh syaitan. So bani Adam. So bani ni juga adalah isim, ya. So kata jadi semua perkataan yang ada tanwin, yang ada alif lam dan yang kalau tak ada tanwin dan tak ada alif lam tapi dia bersandar kepada perkataan berikutnya, dia adalah menunjukkan dia adalah isim atau kata nama. Sekarang mari kita lihat praktikal ke atas surah Al-Fatihah apa yang telah kita pelajari hari ini. So kita lihat apakah isim yang berbaris bawah ini adalah kata kepada isim kerana dia adalah berbaris bawah. Ismi, Rabbi, Maliki, Yaumi. So semua adalah isim. Kita juga melihat banyak yang ada alif lam, ya. So yang warna kuning ni semua juga isim sebab ada alif lam. Allahi, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Alhamdu, Allahi, Al-Alamina, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Ad-Din,
as-sirata al-mustaqima al-maghdubi ad-dallin. Dan kita juga mempunyai satu mudhaf, siratal. Siratal allazi ni adalah dia mudhaf ilaih. Ya. So, inilah menunjukkan perkataan-perkataan isim dalam surah Al-Fatihah. Jadi memang banyak surah Al-Fatihah ni. Jadi satu keunikan bahasa Arab ni, dia satu sentence ataupun ayat boleh terdiri hanya daripada kata nama. Kalau kita lihat ayat kedua, ayat ketiga, ya, ayat keempat, semua memang kata nama sahaja. Tak ada perkataan-perkataan lain. Ya. Dan kita lihat kepada perbendaharaan kata kita hari ini. Saya sudahi dengan surah Wal Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.